Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, mungkinkah pilihan raya negeri Sabah ke-17 pada tahun ini akan semakin panas dari tahun-tahun yang sebelum ini? Dari musim PRU yang sebelum ini, PRN yang sebelum ini. Setelah isu skandal rasuah yang menjadi cerita yang paling hangat pada ketika ini, mulailah netizen menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Ada yang setuju Shafie Apdal, Presiden warisan, untuk jadi Ketua Menteri Sabah sekali lagi. Sebelum ini, channel ini ada membuat survei. Saya tanya, siapa agaknya yang layak untuk jadi Ketua Menteri Sabah? Rupanya di dalam ruangan komen ataupun di dalam undian tersebut yang saya buat hanya melalui channel ini, majoriti memilih Shafie Apdal untuk jadi Ketua Menteri Sabah. Nah, dalam pada itu saudara-saudara, saya juga ingin berkongsi di mana warisan pada hari ini menghentam JRS. Mungkin ini juga salah satu isyarat kepada kerajaan negeri JRS untuk lebih bersedia, untuk lebih berhati-hati. Mungkinkah juga kerajaan negeri JRS dan HJJ dalam bahaya? Warisan hentam JRS. Johnny Bond macam akui skandal rasuah Sabah. Nah, berkaitan dengan skandal rasuah Sabah, mungkin ramai yang tertanya-tanya, adakah adun-adun yang terlibat ini akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga mereka boleh ditangkap? Pada pendapat saya, mereka pasti akan ditangkap sekiranya mereka ini benar-benar dapat dibuktikan bersalah. Ahli Majlis Tertinggi Warisan Sharifuddin Hatta mendakwa seorang adun JRS seolah-olah mengakui wujudnya skandal rasuah dalam pentadbiran kerajaan negeri. Saya amat terkejut, katanya, pada satu kenyataan merujuk jawapan Ketua Pemuda JRS Johnny Bond Kurum terhadap soalannya semasa sidang Dewan Undangan Negeri Sabah. Kenyataan Johnny Bond seolah-olah mengakui beliau telah percaya bahawa kerajaan JRS di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor mengamalkan rasuah. Bermakna beliau dari awal telah menerima amalan rasuah yang wujud di dalam pentadbiran kerajaan semasa. Kalau benar wujud rasuah di dalam pentadbiran kerajaan negeri hari ini, rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Sabah negeri di bawah Bayu, akan menyuarakan pandangan bahawa mereka tidak mahu pemimpin yang kotor. Jadi kita tidak dapat sahkan mereka ini kotorkah, mereka ini rasuah. Tetapi kita nantikan apa keputusan daripada pihak-pihak yang berwajib untuk mengesahkan adakah mereka ini kotor, penuh dengan rasuah. Nah, berkaitan dengan pilihan calon Ketua Menteri Sabah yang dipilih oleh netizen melalui undian channel ini yang saya pernah buat dulu. Apa komen Anda? Layak atau tidak Shafie Apdal jadi Ketua Menteri Sabah? Silakan komen di bawah. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara yang saya amat hormati. Setelah pemergian Pak Lap yang menjadi satu berita yang amat mendukacitakan, ramai kepimpinan politik yang menzahirkan rasa duka cita, mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham Pak Lap. Dan pada akhirnya antara ucapan ataupun respon yang kita nantikan adalah daripada kepimpinan utama politik di negara. Tidak lain dan tidak bukan Tun Dr. Mahathir dalam satu perkongsian daripada Facebook page Malaysia Kini BM. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad memberi penghormatan kepada penggantinya Allahyarham Abdullah Ahmad Badawi. Bercakap kepada pemberita di Masjid Negara, Mahathir mengimbau bahawa dia pertama kali bertemu
Abdullah pada 1968 di sebuah pasar raya. Bagaimanapun, perkara yang paling diingatinya hari ini ialah keputusan Abdullah berundur sebagai Perdana Menteri pada tahun 2009. Contohi paklah, dia tak ada masalah, letak jawatan kata Mahathir. Nah, di dalam ruangan komen melalui artikel berita ini, setelah Tun Mahathir membuat kenyataan tersebut, di dalam ruangan komen ada pula serangan terhadap Tun Mahathir. Mungkinkah Mahathir pun kini sedang kritikal kerana beliau pun tidak mampu untuk menjatuhkan Anwar, tidak mampu pun untuk menumpaskan Anwar Ibrahim. Setelah kalah teruk pada pilihan raya umum 15, ramai yang kata Mahathir patut berehat. Nah, di dalam ruangan komen yang saya ingin kongsikan kepada Anda, contohi paklah lepas letak jawatan sebagai PM terus bersara dari politik, dah tak kacau orang dah. Komen seterusnya berkata, tapi jangan contohi Mahathir, sebab dah jadi PM 2 kali pun masih nak jadi PM lagi. Saka ingatkan diri sendiri tu, tak ada nilai untuk rakyat. Ibu segala masalah. Cakap you pandai tapi you sendiri tak ikut. Ada yang kata di sini, sebab tunlah paklah letak jawatan. Siap buat blog jatuhkan beliau, menurut salah satu pengguna FB. Mahathir banyak masalah dengan semua timbalannya, lepas satu lagi. Semua orang tak betul, dia saja pandai dan betul. Siapa yang paling lihat nak letak jawatan hingga nangis-nangis masa umum letak jawatan? Dan satu lagi, dah tak ada jawatan tapi masih menyibuk nak jawatan semula. Contohi paklah, walaupun sudah letak jawatan, tetapi dia tak lagi ganggu pengganti dia. Bukan seperti Atok, kali dah lali, dah pun letak jawatan, tetapi masih nak rebut kuasa, nak 2 kali naik PM. Ada yang kata di sini, semoga Tun M dilanjutkan usia. Seronok sangat bila Tun M buka mulut. Ya, contohi paklah, jangan contohi orang yang tak habis-habis nak masuk campur lepas letak jawatan. Ada yang letak jawatan sampai 2 kali, penuh dengan hati yang busuk. Tak salah kau nak bersuara tentang hal-hal negara, lepas kau pencen, tapi berlakulah sebagai negarawan. Dok di tengah-tengah persis seorang ayah terhadap anak-anak, ada kepincangan tegur, ada masalah bagi idea-idea. Yang elok dah puji sekali-sekala. Tapi salahnya, kau berpihak dan asyik nak bergaduh dengan pengganti-pengganti. Melalak atas pentas parti politik, tidak sudah-sudah. Hilang respect terhadap jasa dan bakti. Kau, sudah-sudahlah tu. Nah, itu adalah antara komen yang saya lihat di dalam Facebook page Malaysia Kini BM. Anda boleh lihat. Saudara-saudara yang amat saya hormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?